banyak pasukan dah pun mendapatkan tempat-tempat yang lebih menarik. Itulah yang terjadi kepada mereka setakat ini. Masih lagi ada ruang untuk penambahbaikan, tetapi tetap pengejaran mata itu perlu diteruskan kerana esok bagi last chance mata tidak akan di-reset. Top 8 terus pergi ke Super Sunday pada hari Ahad. Manakala tempat yang ke-9 hingga 24 semuanya akan membawa mata mereka daripada peringkat kumpulan ini untuk bermain di last chance, dan seterusnya 8 lagi slot akan ditawarkan ke Super Sunday. Benar sekali, flight path indah dari Lipovka ke arah Kuwari. Tu flight path yang kalau anda boleh lihatkan buat masa sekarang ini straightforward saja. Kali ni mereka mungkin nak macam biasalah kat Ferry tu senang je. Sebenarnya mungkin kita akan memberikan juga fokus kepada tempat-tempat yang lain. Tadi Void bertemu dengan UDO2, di mana UDO2 dapat awal-awal tadi satu, tapi diganggu pada akhirnya. Dia tetap bawa diri lah sampai tinggal 2 ke 3 pemain waktu tu. Sekali 4 markah saja untuk UDO2. Buat masa sekarang Geek turun situ, so memang confirm ada orang tetap fight juga lah kat sini. Berjadi sekalipun Geek dengan Sam9. Ya, betul. Perlawanan masih lagi akan diteruskan. Cuma kali ini mereka perlu berhati-hati kerana tadi Vampire dah pun mula mengintai ke kawasan Ferry Pier. So, kemungkinan perkara sama akan terjadi juga sekarang ini. Cuma perbezaannya adalah bulatan kita lebih cenderung untuk pergi ke pulau kecil sekali lagi. So, ini adalah berita gembira untuk Team X yang tadi baru saja dapatkan winner chicken dinner. Hari ini Roy tak ada. So, Roy takkan kacau Team X. Cuma untuk Team X, mereka kena betul-betul berharap lah agar bulatan itu tidak di-scam. Tiba-tiba tarik ke sebelah atas pula. Tapi Ferry Pier, Sam9 nampak gayanya macam tidak mahu untuk memanjangkan isu. Mereka memilih untuk turun ke sebelah utara Ferry Pier. Kalau kita tengokkan, Kenny ada dekat belah bukit. Kemudiannya 3 lagi pemain tu saya tak pasti dekat mana. Mungkin sekarang ni mereka rasa macam kalau kita nak panjangkan pun circle ni nampak macam confirm akan pergi Pulau SMB ni. Baik kita try cari kereta dan terus pergilah, ataupun baik kita terus pergi je lah. Dan itulah mungkin yang difikirkan oleh mereka. Ya betul, sebab kalau asyik hilang awal sekarang ni, masalahnya adalah mereka main tu pun rasa tak puas kan. Asyik-asyik kena orang yang sama. Mungkin mereka pun perlu satu benda yang baru. Dan yang anda boleh lihatkan ketika ini, perkara yang baru yang terjadi di sini adalah Void teruskan sahaja pergerakan pergi ke kepulauan SMB ini. Reloading lakukan daripada terang. Dia pula akan cuba untuk menggerakkan diri juga, tapi rakan-rakan dia dah sampai. Void, mungkinkah mereka akan mengejar pemain-pemain yang ada, sebab 2 kenderaan saja yang dibawa oleh mereka. Honey Badgers sedang dipegang. Maxius jatuh terlebih dahulu. Oh, pengejaran secara beramai-ramai sedang dilaksanakan. Tapi STX tidak mahu melepaskan kawasan ini. Jadi dapat satu first blood tersebut mungkin dah cukup membadai kepada pasukan mereka. Maxis ni daripada start kita lihatkan Void naik kan waktu PMSL C Spring 2023. Maxis masih lagi ada dalam line up. Of course kita tahu Alva dah pergi ke Bigatron. Bukan. Alva ke ni Alter Ego. Kemudiannya yang ke Bigatron sebelum ni adalah kapten mereka tu Kenan. Tapi Kenan sudah pun dilepaskan oleh BTR. Mungkin dia tak pasti dia pergi ke tim mana, tapi dia tidak ada di PMSL kali ini. Yang ada juga Kimine di situ. Dan 2 lagi pemain baru yang dibawa masuk, Dimzi dan juga seorang lagi. RRQ 4 orang naik satu kereta awal permainan. Mungkin dekat sini okey sikit lah kalau berbanding dengan Miramar. Sebab kita tahu Miramar ada beberapa bukit-bukit tinggi kan, yang boleh nampak je kereta-kereta lalu ni. Sekarang ni kelihatannya RRQ cuba untuk melakukan lintasan. Sama ada lintas ataupun dia nak duduk dekat kawasan Tanjung Harapan ini. Di mana ini adalah titik yang paling dekat untuk mereka pergi ke kawasan seberang. Yang lakukan di rumah bahaya, terjun terus beramai-ramai. Tapi satu pilihan yang menarik lah. Lebih cepat, lebih bagus kan untuk seberang terlebih dahulu kalau dah confirm circle tu dekat sana. Dan sekarang kita ada Deceiver yang ketika ini seperti yang anda lihatkan, pasukan mereka tidak ada sebarang gangguan pun di area Rozok, di area Pochinki ini, maaf saya. Namun seperti yang dipredik tidak menjadi.
Di Xavier tenang saya di sini tanpa ada gangguan sesiapa. Jadi prediction yang paling tepat sekali adalah Geek bersama dengan Sam9 saja. Cuma itu berlanjutan sama 2 pusingan saja. Geek betul-betul tak mau bergerak daripada tempat itu. So akhirnya memang Sam9 lah yang memilih untuk bergerak pergi. Void K. Suka nak Void. Yang hilang satu tadi. Tapi dengan kehilangan satu ini, mereka boleh loot dengan lama sangat-sangat di dalam kepulauan SMB. Mungkin Sebab untuk grouping AB ni, SMB memang kosong. So, bila mereka dah settle lah, okay, betul satu kena. Bila orang sampai SMB, SMB kosong. Apa yang boleh mereka buat? Happy looting. Itu U2O2 juga sedang berenang tadi. Tak pasti daripada arah mana. RRQ, 4 orang pemain berjarak-jarak antara satu sama lain. Melihatkan ke kawasan sekeliling. Sedikit berbahaya sebenarnya pergerakan yang dilakukan oleh mereka dan dia nampak mungkin kenderaan di bahagian hadapan ke asal tak nampak tadi, tapi sekarang ini mereka dah tahu, mereka dah dapatkan informasi ada pasukan di kawasan kompaun tersebut. Tempat terbuka yang dipegang oleh Nerpeko dan rakan-rakan sekarang ini. Mungkin akan makan diri mereka tapi tak asal. Tembakan yang tajam berjaya untuk menjatuhkan Spider tahan. Ya, tepat sekali dan lihat kalah. Selesai menggunakan first aid, terus pergi ke depan. Tapi sekarang ini bantuan daripada pelbagai arah. 2 dah jatuh. Kedudukan pihak lawan tersebut sedang dikunci. Nak angkat kembali tak sempat. Ada bom akan berada di bahagian kiri. Jatuh juga pemain tersebut. 3 pemain NKT beratur untuk dijatuhkan oleh RRQ. Kemas mereka. 2 tim terbaik berjumpa sesama sendiri. Tanah RRQ membuktikan kejagohan mereka. Walaupun datang daripada kawasan terbuka, tapi aiming dan juga pergerakan yang lebih kemas daripada RRQ. Diorang pun dah capai 100 markah dah serupanya, 3 digit. Ya betul, mereka dah 3 digit. Tapi PA baru hilang satu demi satu pemain mereka. Memandu di bahagian hadapan Alter Ego. Jim sedikit berbahaya juga. Tinggal kira-kira 25% saja nyawa beliau. Cuba juga untuk menghidupkan sisa perjuangan yang terakhir. Dengan sekarang ini, rakan pasukan AE ni, Hans for You ini. Okey, tak. Saya ingat mereka nak cuba juga untuk mengejar. Tidak sebenarnya. Boy chill. Kan tip berapa barangan loading lakukan. Dan lihat kalau ketika ini painkiller terus saja diambil oleh mereka. Boy chill. Lakukan pergerakan terlebih dahulu. Ada Snip di sini dengan satu M16 dipegang. Mereka dah lakukan tanggungjawab yang baik. Seberang dapat 3 orang pemain. Sekarang ini adalah waktu untuk mereka pula menunggu. Ini sebenarnya point yang mereka tunggu-tunggukan. Nampak saja bayang-bayang sesiapa. Terus tembak. Dan Nerpeko diberikan tugas tersebut tanpa skop. Besar sebenarnya pembukaan yang dilakukan oleh RRQ. Ibarat 2 bukit ni, 2 bukit premium di kawasan tepi pantai ni telah pun dikuasai oleh mereka. Benar sekali. Tapi apapun Geek dah lepas, Vine lepas bahagian bawah, Talent ada di atas. Dan lihat Sam9 di mana ya? Okey, Sam9 yang warna hijau tu. So, Sam9 dah ada agak di tengah-tengah bulatan kita. Laju juga, ada orang gerak dulu lah kot tadi. Lepas itu baru MRPX. Tapi Geek sebab ikut laluan ni kan, air. So ya, bahagian belakang ni Zerzia saja selepas ini yang akan secara tiba-tiba muncul. Dan selepas ini juga di area-area Novo Repnoya ini mungkin bakalan berlakunya pertempuran dalam kemasukan ke dalam circle kita. STX jaga kawasan jambatan. Dan mangsa mereka hanya satu saja selepas ini, dan itu adalah tim Talon. Boleh ke Talon lepas kat sini dengan selamat ataupun DP ini akan mendapat 2-3 kejatuhan? Kelihatannya macam tim X telah pun membau dan ke tidak. Mungkin tidak kot sebab dia tengah fokus untuk looting. Tadi saya ingatkan mereka sedang melihatkan ke arah air yang adanya U2O2. Tapi Void hilang satu lagi pemain, ditewaskan oleh Vampire. Setakat ini kan, dari segi konsistensi kita boleh katakan yang pegang konsisten itu Vampire. Ya. Untuk placement. Tapi kalau konsisten mata singkir, RRQ. Tapi itulah dia, satu trade telah pun dilakukan. Levi's telah pun dijatuhkan juga oleh No Mercy pada satu masa yang sama. Bang, settlekan sana dulu bang, baru tukar.
Betul. 2-3 kali juga kan. Kadang-kadang dah nak habis dah fight tu. Tapi kemudiannya observer kita menukar. Tapi itu apa pun kita lihatkan tadi. Yudo O2 macam boleh selamatkan jumper lagi. Ya. Mereka dapatkan satu pemain Team X. Team X berpecah terlalu jauh. Satu saya tinggal tadi di kawasan Novo Repnoye. Benarkan Yudo O2 sekarang ini untuk mengembalikan semula pemain mereka kepada 4. Dengan satu mata singkir dah pun mereka sahkan. Kelengkapan agak mencukupi juga boleh dikatakan ketika ini. Yen dah ada med kit, dah ada 4 first aid kit. Itu tak dikira sekali dengan bandage. So banyak sebenarnya untuk mereka. Jumper ada masa sedikit dan sekarang ini Soas dapat satu. Tembakan yang baik sekali. Redface sedang berada di belakang sana. Berada di atas jambatan sebenarnya Lamborghini. Dijatuhkan oleh Yummy. Boom. Mulakan sudah pertarungan mereka. Talon ada tinggal 2 sahaja di atas jambatan dan itu adalah Redface. 3 sebenarnya untuk mereka. Mungkin selepas ini ada kelebihan lah yang bakalan berlaku. Cuma saya tak tahulah. Atas jambatan ni kuat sangat ke bunyi dia berjalan ni? Kalau dekat memang kuat. Tapi kita tahu tempat ni premium dan itulah dia. Berjaya untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh Redface. Dengan penggunaan red dot tajam tepat mengenai si Soas. Perkara tersebut tidak dijangkakan oleh Soas. Tapi break telah pun meninggalkan kawasan jambatan ini. Rabis juga berfikiran yang sama. Tapi Rabis ditembak juga pada waktu ini oleh Talon juga ke? Kalau ikutkan memang Talon yang betul-betul dekat dengan mereka. Tapi itulah dia break. Tempat Redface ini memang terlalu sedap. Seperti satu tempat hinggap untuk Helang melihatkan kepada mangsa-mangsanya. Ya, 2 mangsa yang dia dapat. So, Lazat daripada Redface tadi. Negara RRQ yang sekarang yang sedang memancing daripada tadi juga dah ada beberapa kejatuhan juga yang diperoleh oleh mereka. Satu saja sebenarnya yang mereka dah dapatkan. Zone berjaya untuk mengeluarkan terus Soas. Tapi kenderaan yang dibawa oleh RRQ berasap-asap. Hampir meletup juga. Sekarang ini RRQ memilih untuk RRQ. Satu kenderaan 4 orang tak ada masalah lah kan. Tapi berasap-asap ni tu berani daripada RRQ. Saya rasa nak tak nak dia kena berharap juga kepada kenderaan itu. Mereka dah tak ada circle, mereka dah tak ada bulatan dan mereka kena gerak sedikit. Tapi kalau kita lihatkan tadi Sam9 ada tempat yang lebih baik lah untuk mereka kali ini. Mereka ada di kawasan Simpang 3. Dan kawasan itu boleh dikatakan premium jugalah untuk bulatan seperti ini. Void dapatkan pemain terakhir daripada Team X tadi. Baru saya dapatkan chicken dinner. Team X kali ini terkeluar secara langsung. Datang dari kawasan Novo Repnoye. Ini adalah pulau mereka tetapi mereka tidak memanfaatkan sepenuhnya. Lepas 1 demi 1 main mereka dijatuhkan. Bobo jatuh sebab diri sendiri ke tu? Ditembak tadi. Saya confused kejap. Ya. Tak apalah. Sebab tadi kalau yang jatuhkan tu face, tapi member dia macam datang dan kemudiannya macam nak melanggar. Member dia yang langgar, macam nak langgar kan. Tak ada siapa yang boleh bunuh aku. Aku sendiri yang boleh. Tapi masalahnya dia kira siapa yang knock kan. Betul. Unless kalau knock itu secara tidak sengaja adalah member dia. Dan lepas tu rakan dia rasa macam Bobo ni jatuh tempat open ni. Habiskan je lah dia terus daripada orang lain dapat mata singkir kan. Yang tu mungkin pedih tapi okey lah. Tapi tadi tu yalah. Macam member dia macam nak tolak ke depan sikit je kot. Nak selamatkan. Mungkin nak menyongkit. Tapi tak tahu dah pergi lobby. Sorry Bobo, aku try tu. Tapi itulah dia yang terjadi pada mereka. Kena MRPX terpaksa menerima saja. Mereka akan hidup 3 saja ketika ini dalam permainan kita. Tapi disebabkan bulatan ke kawasan bawah. Dalam bulatan seperti ini dah padat dengan manusia kan. Cuma yang menarik je kali ni perlawanan atas jambatan hanya di antara yang kita perasan betul-betul. Antara Redface tadilah kalau kita lihat bersama dengan Talon. Dengan siapa yang jaga tadi ya? Apa pula tiba-tiba? Okay. Tadi antara Talon dan Team X lah. Team X, ayap Team X. Sebenarnya Team X dah rata kan? Rata. Talon boleh gerak lah walaupun mungkin hilang 2 player ke apa benda ke. Dia lagi ada peluang untuk mereka kejar mata. Tapi FaZe Clan dapatkan satu pemain PA Barus. Rotasi lewat dilakukan oleh PA Barus. Sekarang ni bulatan dah sakit. Untuk Erangel dan Miramar, bulatan 4 tu memang dah sakit dah main dekat luar. Dah kena ready dah untuk pakai banyak first aid. Walaupun tidaklah berturut-turut seperti bulatan ke-5 dan ke atas. Tapi Yummy
terjatuh di tangan Playzone. Tak pasti apa yang berlaku. Ian dilihatkan oleh Alva. Adam jatuh di tengah Playzone. PA baru saja keluar di tempat yang ke-15. Abi juga dijatuhkan oleh Rosemary pada waktu ini. Razor dapatkan Rosemary. Yudo tu berlawan dengan Alter Ego. Tembakan jarak jauh sebenarnya yang berlaku. Razor terus habiskan Rosemary. Abi juga ditamatkan riwayat beliau oleh Alva. Kenny dapatkan Yoru. Snape dapatkan Yoru. Sam9 belum dapat sahkan mata singkir untuk pasukan mereka bagi pusingan kali ini selepas kena KS tadi. Dan kalau lihatkan RRQ, jumper jatuh juga di tangan Hans for You ke tadi. Lihatlah Mamat ni, Hans for You. Dah ada satu sudah untuk diri dia. Dan sekarang ini mereka yakin untuk melanggar terus mungkin. Yudo O2. Razor dapatkan Hans for You di atas motosikal tadi. Morman di bahagian atas bukit. Isklan kebakaran sedikit. 2 mata sikit telah pun ada untuk pasukan beliau. Tapi sekarang ini ada bom asap dibaling terlebih dahulu sebelum menyambung pergerakan dia untuk bersembunyi. Yuhai dapatkan Parajin di satu tempat yang berbeza ketika ini. Kali ini lama sedikit untuk kita lihatkan permainan daripada Sam9. Dan Sam9 berjaya untuk meratakan di Xavier. Sebenarnya mereka dah ada 2 mata singkir. Jumper berjaya untuk dihantar terus pulang ke lobi Geek Fam. Gerakan mereka dilihatkan oleh Tony K tadi. AE dah ada 5 mata singkir juga perlawanan. Secara tiba-tiba boleh dikatakan terlampau banyak berlaku di pelbagai arah. Ini adalah perkara yang sangat-sangat menarik. Yudo tu dah rata. Tapi Zerzia ketika ini fokus perlu diberikan kepada mereka berdua. VPE dan Zerzia. Zerzia low ground. Kalau tadi mereka dapatkan chicken dinner, mereka pegang high ground. Sekarang ini mereka merana. Kerana mereka memegang kawasan tanah rendah. Nuzi. Tak dapat ke? Satu demi satu pemain Zerzia diorang dapat. Sekarang ni tinggal satu je lagi. Megamind. Diorang dapat Megamind, diorang dapat mata singkir yang ke-5. Untuk Vampire, ya, bulatan dah gerak. Tapi diorang nampak bulatan itu bergerak ke arah mereka kan. Diorang boleh tenang-tenang dulu, relax. Betul. Ada banyak kotak lagi ni, hijau glowing-glowing tu boleh loot dulu. Betul. Kalau dia dah tak ada glow tu maksudnya dah dikutip kan? Saya tak pasti. Saya tak pernah eksperimen sebenarnya. Satu persoalan yang menarik. Sama ada dah lama terkorban ataupun sebab dulu saya assume sebab dah lama terkorban so hilang dah lah glowing hijau tu. Mungkin boleh jadi. Tapi boleh jadi juga sebenarnya kalau dah start di loot ataupun diusik, dibuka, hijau tu hilang. Mungkin nanti siapa yang ada eksperimen benda-benda ni boleh bagi tahulah. Tapi kalau kotak ais macam mana? Sebab tu lah semua tak ada skin. Tapi ya, benar. Tapi M7 ni ada je skin. Saya rasa ada je. Cuma mungkin di kill itu dia tidak menunjukkan apa. Observer kita tak download kot dia punya tu. Tak juga sebab benda tu dia kalau awak boleh nampak skin ini bermakna awak dah ada semua benda dan PCOB dia bukan awak kena download satu-satu. Dia memang auto semua ada. Yes. Baik, faham. Tak pernah ada PCOB. Tapi Sam9 ada kedudukan yang cantik. Sam9 dapat circle. Kompon yang baik untuk mereka. Saya jangkakan mereka berada di simpang 3. Diorang dekat simpang 3 juga. Tapi simpang itu lebih ke selatan sedikit. Simpang 3Y. Di mana Mr. Joe walaupun berseorangan, Mr. Joe dapatkan Dimsy. Adakah dia dapat lagi mata tambahan? Tidak. Zeta habiskan Mr. Joe. Bye-bye Mr. Joe and friends. Mr. Joe ni dah macam berada. Wah, Mela. Daripada mana ni? Dan ada seorang pemain dapat dilihatkan. Damrut so good. Macam biasalah Damrut. Main yang begitu berbakat sekali. Daripada Geek Fam. Mudah VPE yang dia dapatkan. Ada Damrut yang kita kenal. Betul, Damrut akan kena juga. Tapi Damrut dapat 2 kepada VPE. Ini merupakan satu tamparan hebat lah seharusnya. Stun di depan sedikit. Tapi jatuh. Dengan Audrey ke dengan Aizen sebenarnya. So VPE berlawan dengan 2-3 pemain dari Geek Fam. Sekarang ni tinggal satu saja. Ada Sam9. Kali ni tiba-tiba the power of friendship. Sam9 bersama dengan Geek Fam. Bersama-sama menghapuskan VPE. Kalau awak tak berlawan di Veripia, awak boleh bersama-sama. Tapi sekarang ni Audrey berjalan di tempat yang tak sepatutnya dia lalu. Ya. Terlalu terbuka. Menyebabkan dia dijatuhkan, memberikan satu mata tambahan lagi kepada Sam9. Yuhai terjatuh di tangan Boy Chill, tapi masih lagi boleh diselamatkan. Aizen ada satu bagi yang tadi dihantar kepada pasukan mereka. Akan diguna pakai pada saat ini. Untuk dia masuk ke dalam compound. Geek dapat 2 je sebenarnya.
Ya, satu tadi Sam9 dapat curi. Ya, but Shoaib. tapi Sam9, satu kenderaan dua orang pemain ini dalam pergerakan berhadapan dengan Aizin tadi. Tapi nampaknya mungkin dah lepas ke tempat yang selamat. Top 10. Kali ini barulah lebih menyeronokkan untuk melihatkan tim Malaysia ada. Sebab dua angle ini sunyi sepi. Tim kita tak ada sampai ke belatan-belatan yang terakhir. Dan pastinya penonton-penonton kita sedikit kecewa, tapi kali ini dia ada. Kali ini mereka ada dalam stage yang kelima, jadi kita boleh melihatkan peluang untuk mereka mendapatkan kemenangan winner-winner chicken dinner tersebut. Kelihatan lebih cerah. Zero loading dilakukan kanan sebenarnya dia pemain lawan, tapi terus menembak dengan penggunaan S12K ini tepat sekali kepada pihak lawan mereka. Ui, lajunya dia masuk kenderaan tu pergi terus. Dan sekarang ini mencari main yang di bawah sana. Pihak lawan tu pun sedikit keliru. Kat mana dia ni? Macam mana dia tiba-tiba laju mereka ada bahagian atas? Kita makan rambang. Kawasan pintu. Flyboy. Loading lakukan. Kedengaran tembakan AC Val. Face Clan. Dikeluarkan dengan 3 mata sikit. Tapi Zero. Bukannya Zero sebenarnya. Tapi dia hero. Ya betul. Dia dapatkan 2 pemain Boom Esports. Padahal sebenarnya tadi reset boleh dilakukan oleh Flyboy. Sekurang-kurangnya dia boleh cubalah kan untuk mengangkat rakan pasukan dia yang terjatuh di bahagian bawah. Sol, kau silap Sol. Kenapa? Last hit bro, last hit. Pergi last hit. Mungkin lah. Tapi itu tak ada masalah sebab sekarang ni ini adalah peringkat profesional. Patutnya reset itu dia boleh take time lagi untuk fight. Bila dah kembali balik kepada 2, awak pergi jalan naik atas dan kemudian settlekan. Mungkin awak akan kalah. Betul. Tetapi sekurang-kurangnya probabilitinya lebih tinggi berbanding dengan awak lawan 1 lawan 1, di mana outcome dia sama ada awak menang atau awak kalah. Betul. Tapi Sam9 kembali semula ke kompon yang dipegang oleh mereka. Tadi mereka bermain sedikit agresif pergi ke kawasan bukit dan perkara tersebut memberikan mereka habuan jugalah. Mereka dapatkan sekurang-kurangnya 3 mata singkir daripada kawasan bukit itu. Betul. Sekarang ni mereka dah ada 5. Mereka masih lagi ada 4 orang pemain. Satu-satunya pasukan yang masih lagi ada full squad. Benar sekali. Jadi ini peluang yang sepatutnya tak boleh untuk mereka lepaskan. Jikalau tidak, kerugian itu akan terasa terhadap pasukan mereka. Talon Red Face. 2 untuk dia. Dan dia sedang melihatkan daripada pergerakan RRQ di hadapan muka. RRQ pula. Sekarang ini walaupun tinggal 3 lihat. Kalau dia ada 9 sudah. Mainan yang terlampau kemas daripada RRQ. Aizin. Lawan dengan Zero. Oh, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia ada S686. Zero ada S12K. Dan tembakan Zero lebih tepat memberikan kemenangan ini kepada Zero yang solo. So, perumahan Aizin ini telah pun diambil alih oleh Zero. Tapi Sam9 berminat ke mereka bergerak ke depan. Tak pasti kenapa bom asap tu dibina. Mungkin ada kotak kot di bahagian hadapan sana mengakibatkan dia pergi juga ke hadapan sana. Sekarang ini kita sedang menunggu juga bulatan yang seterusnya mengecil ke mana. Barulah kita akan lihatkan pasukan-pasukan yang ada di hujung-hujung ini mungkin akan bergerak ataupun menunggu saja tim yang di bawah-bawah ini untuk ke arah mereka. 6 pasukan terakhir. Talon. Dekat dengan Talon ni ada satu tim. RRQ Ryu. Kita tahu RRQ Ryu. Semua game elimination diorang memang ngeri. Sekarang ni pun mereka dah ada 9 dah dikumpulkan oleh RRQ. Dengan sekali lagi Nerpeko malangnya terkorban sedikit awal. Red Face nampak sebenarnya pergerakan pemain-pemain RRQ. Cuma mereka menunggu pemain RRQ ni betul-betul datang ke arah depan. Sebab sekarang ini RRQ memang bergerak ke arah beliau. So inilah perkara yang diinginkan oleh Red Face. Tapi saya rasa macam bom tangan ini tak sepatutnya dilontarkan. Dia cuba juga untuk baling. Dapat. Tidak dapat. Tetapi sekarang ini ianya akan mendedahkan kedudukan beliau dan RRQ mungkin akan bermain lebih hati-hati tapi Red Face tetap akan mendapatkan no mercy. Cuba untuk mendapatkan asal. Tembakan dia lepaskan. Dapat juga Red Face. Tembakan tajam daripada beliau. Sedikit berbahaya tetapi berjaya untuk membawa kabar gembira untuk mereka. RRQ Ryu macam biasa banyak mata singkir. Tetapi placement mereka biasanya memang tidaklah terlalu banyak. Talon menang. Ya, circle milik siapa? Circle milik siapa? Circle milik siapakah selepas ini? Adakah Talon yang di atas sana? Oh, tak ada siapa pun yang dapat belatan kita. Sekurang-kurang. Tapi still, tadi sebenarnya itu adalah tempat RRQ kan? Betul ke Zul? Tadi itu tempat RRQ atas? Ya, betul. Kalau tidak tadi RRQ mungkin ada di tempat yang paling terbaik. Sekarang ni akan diambil alih oleh Talon.
Sam9 dekat, paling dekat dengan belatan kita ada AE di bahagian belakang mereka. So lihatkan ketika ini dah ada tembakan, AE jatuh satu. Itu sebenarnya daripada Talon sebenarnya. Tapping manja dilepaskan ke hadapan sana untuk memastikan pemain itu dipastikan menjadi mata singkir untuk pasukan mereka. Bom asap dah dibaling ke sana. Selepas ini agak susah sebenarnya untuk dia dapatkan mata singkir tersebut. Zero mungkin betul-betul sebelah dengan belatan saja. So dia mungkin tak perlu nak bergerak sangat pun sekarang ini. Situasi tinggal top 5 saja. Sam9 satu-satunya pasukan ada 4 orang pemain. Dan ini adalah peluang untuk mereka memperolehi kemenangan winner-winner. Chicken dinner bagi pasukan mereka. Lihat kalah ketika ini. Redface dan juga salah satu lagi pemain mereka sedang menguasai kawasan atas bukit ini. Tetapi berapa lamakah mereka akan ada di sana? Segala-galanya bergantung kepada bulatan yang berikutnya. Siapa yang memiliki peluang paling besar untuk dapatkan chicken dinner. Sekarang ini sebenarnya yang bermasalah adalah alter ego saja. Mereka kena gerak ke depan untuk masuk dalam circle. Begitu juga dengan Void. Untuk Talon, kemudiannya Morph GPX kan tadi kan, Zero. Dan juga Sam9 mereka dah ada circle. Tapi AE, Alpha jatuhkan satu pemain Sam9. Tapi dua orang pemain Alter Ego sekarang ini sedang fokus untuk pergi ke arah Talon. Cuba untuk naik ke bahagian atas bukit. Tapi ditembak daripada bahagian belakang oleh Zeta. Diganggu dekat situ dan dijatuhkan juga dengan frag grenade daripada Linux. Di sandwich sebenarnya antara dua pasukan yang berbeza. Tapi kedua-dua mata tersebut boleh disahkan oleh Zeta. Walaupun terkeluar tapi Zeta sempat untuk mendapatkan satu mata tambahan untuk pasukan mereka. Talon walaupun berdua tetapi disebabkan mereka berjaya untuk menewaskan RRQ. Kawasan high ground ini menjadi kabar gembira untuk mereka. Cuma Sam9 dah pun kembali semula kepada 4 orang pemain. Ini seolah-olah seperti kebenangan yang terhidang sepatutnya lah kan kepada Sam9. Sebab yang lain cuma tinggal 1, tinggal 2. Talon tinggal 2 saja di bahagian atas ini. Dan belatan memang milik mereka. Oh, ni ada peluang lagi sebenarnya untuk Talon untuk dapatkan kemenangan winner-winner chicken dinner. Berdasarkan pemain betul memang Sam9 ada 4. Tapi kalau Talon mampu untuk memberikan lebih banyak kejatuhan kepada Sam9, mudah mungkin untuk mereka pula yang dapatkan winner-winner chicken dinner. Dari segi utilities mungkin dah banyak untuk digunakan pakai oleh mereka. Sebab tadi banyak betul bullet kan yang dilepaskan kepada pemain AE. MRPX 1, Talon 2, Sam9 ada 4 orang pemain mereka. Tak disangka-sangka ketika ini untuk mendapatkan kemenangan winner-winner chicken dinner. Mereka tak perlu untuk menghadapi begitu banyak sangat kesukaran di bulatan terakhir. Tapi sebelum nak masuk tadi mungkin sukar untuk mereka. Dap, lihatkan bahagian kiri pergerakan dilakukan oleh Zero daripada MRPX ini. Tetapi ianya dilihatkan dengan mudah oleh pemain Talon. Boom akan dimasak terlebih dahulu. Zero berada di tempat yang agak terbuka. Balingan dilakukan. Tapi tidak akan kena pada pemain itu. So, Talon berlawan dengan Sam9 terlebih dahulu sekarang. Ya, dengan sekarang ini sebenarnya Sam9 membuat pancingan. Loyu ni kerja dia adalah untuk memastikan pasukan yang berada di bahagian atas bukit ini dalam keadaan keresahan. Dia nak push ke tak nak push? Adakah ini timing untuk dia push? Ini membuatkan Talon seperti tidak senang duduk. Zero telah pun dikesan oleh Kenny. So sekarang ini tinggal 4 lawan 2 saja. Sam9 ada peluang yang baik untuk mendapatkan chicken dinner. Memang peluang terhidang untuk mereka. Dengan sekarang ini Talon dah pun terperangkap di sebalik kawasan kontena ini dan juga kawasan kubu tersebut. 2 saja yang perlu untuk dicari. Lontaran bom tangan telah pun dilakukan. Linux hilang separuh nyawa beliau. Redface mendengar juga pergerakan yang dilakukan. Ready juga untuk baling net tapi tidak akan mengenai pemain-pemain Sam9. Satu pemain cuba untuk push secara agresif tapi Dab dijatuhkan terlebih dahulu. Yuhai kena berhati-hati dan Yuhai akan melakukan satu trigger disiplin di situ pergi ke bahagian belakang tapi Yuhai dijatuhkan juga. Sam9 tidak boleh melakukan kesilapan ini. 2 lawan 1. Ini memang chicken dinner untuk mereka. Loyu Kenny kalau mereka push bersama-sama. Tapi sebenarnya mereka tak perlu push pun. Mereka perlu tunggu sahaja. Dengan sekarang ini Loyu pun dah jatuh juga. Nyawa rendah. Redface on Kenny. 1 lawan 1 sekarang ini. Nyawa Redface rendah. Kenny. Come on Kenny. Kenny boleh. Dan itulah dia jump shot daripada Kenny. Tetap akan memberikan chicken dinner kepada Sam9 walaupun sedikit berbahaya di situ. Sam9. Oh. Jangan buat macam itu bang. Satu-satu wasit jangan. Sakit dada saya tadi. Betul. Terkejut tadi. Bila dia ada sedikit runsing juga di muka. Seolah-olah mereka juga tahu sebenarnya tadi hampir-hampir mereka gagal memperoleh kemenangan winner-winner chicken dinner. Tetapi sekarang ini dah berjaya juga untuk mendapatkan kemenangan kali yang kedua untuk pasukan mereka Sam9. Kalah Dap, Kenny, Yuhai dan juga Loyu.
Dan lihatkan dimainkan ketika ini. So, inilah ada Yuhai. 1-1, silap. 2-2-1-3. Tapi damage yang paling banyak adalah Loyu di sini. Sebab Trouble Use tu dia, tak tahu kenapa Trouble Use tu dia apa, dia highlight kan. Saya fikir, saya pun masih anggap yang satu ni Tak, pun antara satu tu maksudnya paling banyak. Mm-mm. Paling banyak dan